Tuan-tuan dan puan, ada 3 cara seseorang itu boleh murtad dari agama Islam. 3 cara. Pertama, melalui kauli, percakapannya. Percakapannya seperti, saya bagi contoh, dia memperolok-olokkan serta mempersendakan ajaran Islam, mempertikaikan Allah, mempersendakan Allah dan Rasulnya. Maka orang ini, golongan ini, mereka telah murtad dengan percakapan mereka. Dengan percakapan mereka, mereka mengatakan solat itu tak wajib. Apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, dia kata tak wajib. Apa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan secara qat'i, secara jelas, dia kata tak haram. Yang halal dia kata haram, yang haram dia kata halal. Malahan dengan lisannya dia kata solat tak wajib, macam-macam. Maka tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, itu cara pertama. Sebab kadang-kadang tuan-tuan dan puan-puan, kita kena ambil perhatian. Kadang-kadang saya risau bila saya melihat cara orang Islam kita bergurau. Kadang-kadang nak bergurau tu Islam benarkan, tak ada masalah. Tetapi yang saya risaukan ialah, saya risau dalam gurauan mereka itu, mereka mengeluarkan kata-kata yang menyebabkan mereka tergelincir daripada Islam tanpa mereka ketahui. Saya sangat risau benda ini. Saya cakap ni tuan-tuan dan puan-puan, jangan pula lepas ni pula suka hati kita pula hukum kawan kita murtad. Cakap Brother Firdaus tadi cakap, tak, untuk kita lebih berhati-hati pada diri kita dan kongsikan ilmu ini kepada mereka. Antaranya, contoh, kalau yang simpan janggut, kalau kawan dah lama tak jumpa, dia akan kata apa? Janggut kambing. Apa kena mengena janggut ini dengan janggut kambing? Dia Muslim, takkan dia tak tahu simpan janggut itu sunnah Nabi? Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nak bergurau, silakan. Dalam Islam, nak bergurau tak ada masalah, tapi ikut cara. Ikut cara. Jangan menipu dalam bergurau, jangan jadikan agama sebagai olok-olok dan sebagainya. Be very careful. Hatta kadang-kala orang yang memakai nikab, dia nak mencontohi sunnah isteri Nabi SAW. Maka apa yang disebutkan oleh orang? Dia kata, samurai, ninja. Wait. Habis awak sedang cakap isteri Nabi tu ninja ke? Walaupun awak memaksudkan dia pakai begitu, kenapa? Dia pakai begitu kerana dia nak mengikuti sunnah isteri Nabi SAW. Maka kita telah mempertikaikan dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kena faham. Itu pertama, dengan kauli. Kedua adalah dengan fi'li, dengan perbuatannya. Contoh perbuatannya ialah, iaitu di depannya ada berhala, lalu dia sembah, ataupun dia kata, saya sebenarnya niat saya tak ada, tapi cuma berlakon je. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, berlakon boleh, tetapi berlakon menjadi orang kafir untuk menyembah berhala, itu perbuatan dia sendiri telah membawanya keluar daripada Islam. Sebab kalau tuan-tuan dan puan-puan, sebab itu saya nasihatkan diri saya dan tuan-tuan dan puan-puan, kalau boleh, elakkanlah, jauhilah daripada menonton filem-filem Bollywood Hindustan. Tahu kenapa? Sebab ramai yang namanya nama macam Muslim. Ramai. Contoh okey, yang nama Han ni lah. Okey, ada satu filem, saya tak mau sebut nama pelakon tu, mungkin ada yang tahu, ada yang tak tahu. Yang tak tahu jangan cari, yang tahu jangan bagi tahu. Sebab kita tak nak timbulkan fitnah dengan label-label kita kata orang ni murtad. Tak, kita doakan insya-Allah dia kembali kepada Islam, itu je. Ada satu filem, seorang pelakon Muslim, tetapi dalam filem itu watak dia melakukan watak apa? Dia melakukan watak seorang yang mencari agama, yang mencari Tuhan, lalu kemudian dia berlakon dan dia pergi sembah-sembah berhala demi mencari Tuhan. Tetapi atas nama berlakon. Ada yang sedang fikir, filem apa tu? Macam aku pernah tengok. Tak apa. Fokus pada kuliah, jangan fikir filem mana. Filem tu kurang penting. Jadi perbuatan itu tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, itu kedua. Cara yang ketiga ialah dengan itikadnya, hatinya. Dalam hati kita beriman. Contohnya, air ini, walaupun orang dah kata jampi-jampi, bukan air ini. Kalau kita kata, ini gelas ada power, tak ada power.
Tak ada punya. Kalau pergi sebelah utara, kita akan nampak banyak gerai dekat R&R, dia letak gambar Sultan Abdul Hamid. Untuk apa? Saya pernah ceramah di satu matrikulasi, saya tak mau sebut nama. Budak perempuan tu, Masya Allah, bertudung. Tetapi sebelum saya mula ceramah, dia meracau. Lalu dia menjerit. Bila dia meracau dan menjerit, lepas tu suara dia berubah, dah kena rasuk. Ustaz dengan ustazah dekat matrikulasi tu bawa dia ke dalam bilik imam, dan bila ustazah semua cek dia, rupanya tuan-tuan dan puan-puan, dia ni solat, keliling pinggang dia ada tangkal. Bila dicari kenapa ada tangkal, rupanya mak bapak dia nak melindungi dia daripada buatan orang lain, maka diletakkan tangkal sebagai pendinding untuk anak dia. Ini pengalaman sendiri. Di mana, tahu kan letak taik besi? Pernah dengar kan letak taik besi? Taik besi itu dia letak 4 penjuru rumah. Apa dia buat? Apa tujuan dia? Sebagai pendinding. Tuan-tuan dan puan-puan, itikad kita tu, maka kena jaga di situ tuan-tuan dan puan-puan. Okey? Jadi itu 3 cara seseorang itu boleh murtad dari agama.